Sidang Dewan dimaklumkan menerusi Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asasani bahawa tiada kes baharu wabak selsema burung H5N1 dilaporkan termasuk di Kelantan setakat ini. Bagaimanapun, operasi pemantauan masih giat dijalankan Jabatan Perkhidmatan Veterinar JPV dalam usaha pencegahan wabak tersebut. Sehingga kini kes baharu tiada dilaporkan lagi. Dan untuk pengetahuan Yang Berhormat Datuk Seri Yang di-Pertua, ladang-ladang komersial tidak terjejas dengan penyakit selsema burung ini. Maknanya pengeluaran ladang-ladang komersial adalah dalam keadaan yang baik dan tidak terjejas. Beliau menyatakan demikian sebagai menjawab soalan Senator Datuk Seri Said Ibrahim Kadir yang ingin tahu mengenai langkah yang diambil kerajaan bagi memastikan ternakan ayam selamat dimakan dan pengendalian ayam komersial dalam keadaan terkawal. Diperjelaskan juga bahawa wabak itu yang sebelum ini merebak di Kelantan hanya melibatkan ayam kampung yang diternak secara lepas bebas dan tidak melibatkan ayam daging komersial. Dinyatakan juga DVS Kelantan telah diarah untuk mengawasi serta memantau pergerakan unggas dari dalam dan luar negeri bagi mengesan wabak H5N1 selain melaksanakan program pensampaian kebangsaan bagi penyakit tersebut. Skim sewa untuk dimiliki RTO di bawah program Perumahan Rakyat PPR telah memberi manfaat kepada 1,450 keluarga. Timbalan Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Halimah Mohamad Sadiq memberitahu skim berkenaan bagi membantu golongan pendapatan rendah khusus untuk mereka yang gagal mendapatkan pembiayaan institusi kewangan. Kita ada ramai pemohon yang mahu memohon, layak dari segi syarat kementerian, layak untuk mendapatkan memohon unit-unit PPR yang untuk dimiliki untuk dijual ni, tapi tidak layak pula untuk mendapatkan pinjaman daripada bank kerana mereka ni adalah unbankable dan tidak ada mana-mana institusi keuangan yang mahu memberikan pinjaman keuangan walaupun harga rumah yang kita jual ni Datuk ini betul hanyalah pada kadar RM35,000. RM35,000 pun bank tidak berupaya untuk memberikan pinjaman kerana mereka ini adalah mereka-mereka yang tidak mempunyai pendapatan yang tetap dan sebagainya, jadi bank tidak mahu memberikan pinjaman yang tersebut. Jadi maka kerana itu Datuk yang betul, Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan melalui yang berhormat Menteri telah pun mencadangkan supaya kita harus membantu mereka-mereka ini. Beliau menjawab soalan asal Senator Megat Zulkarnain Omardin yang mahu kementerian menyatakan keberkesanan program RTO dalam membantu individu yang gagal mendapat pembiayaan bank bagi memiliki rumah sendiri. Ketika ini skim RTO yang dilaksana di PPR Gomusang, PPR Taman Dana di Ulu Bernam dan PPR Ladang Silau di Negeri Sembilan. Skim ini juga layak dipertimbangkan bagi penghuni PPR yang berjaya dalam tempoh 2 tahun percubaan dengan tidak melanggar mana-mana syarat. RM48.5 juta diperuntuk bagi 10 projek saliran bagi mengatasi banjir kilat di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Manakala projek dalam perancangan dengan kos anggaran adalah RM108 juta untuk tahun ini. Sidang Dewan turut diberitahu tahun lepas sahaja bagi mengatasi masalah berkenaan 14 projek saliran telah dilaksanakan bernilai RM54.4 juta. Jelas Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Dr. Loga Balan Mohan, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL bertanggungjawab menyelesaikan masalah berkenaan. Untuk makluman ahli yang berhormat, hujan lebat kerap berlaku di Kuala Lumpur adalah banjir kilat atas jalan raya yang akan surut dengan cepat dan hanya beberapa lokasi keadaan banjir atas jalan mengakibatkan lalu lintas terhalang. Perkara ini sedang diteliti dan diperhalusi oleh DBKL untuk diselesaikan. Ketika menjawab soalan asal Senator Datuk Dr. Lukas Umbul, dinyatakan bahawa DBKL telah menubuhkan pasukan tindakan khas banjir kilat. Antaranya berperanan memantau lokasi panas banjir melalui kamera litar tertutup.
Timbalan Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Insinyur Hamim Samuri memaklumkan program pemuliharaan hutan dipertingkatkan di samping mengekalkan kawasan hutan serta litupan hijau untuk dimanfaatkan. Perancangan berkenaan sebagai salah satu aktiviti mitigasi perubahan iklim masa depan. Pelaksanaan tanpa melibatkan mekanisme pasaran atau urus niaga kredit karbon dengan mana-mana pihak. Kerajaan juga sedang aktif membangunkan mekanisme pelaksanaan program di bawah Convocation Rangka Kerja Perubahan Iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. REDD Plus merupakan satu mekanisme insentif yang bertujuan menggalakkan negara-negara membangun, mengurangkan kadar pelepasan gas rumah hijau ataupun greenhouse gas GHG daripada aktiviti penyahutanan dan kemerosotan hutan serta meningkatkan kadar penyerapan GHG daripada aktiviti pengurusan hutan secara berkekalan. Kerajaan juga sedang memuktamadkan strategi nasional dalam memastikan sumber hutan dan perkhidmatan ekosistem bakal dilindungi serta manfaat dikongsi bersama secara adil dan saksama.